اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم.
wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa kafatul anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wa khususul ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi syekhina asy-syekh Sayyidul Madah Al-Allamah Syarifuddin Muhammad bin Sa'id Al-Busairi rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh al-Islam Izzuddin bin Abdul Aziz bin Jama'ah An-Nablusi rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Ali bin Abdullah Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Al-Allamah Taqiyuddin Asy-Syamni rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Syamsuddin Al-Alqami rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Salim As-Sanhuri rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Syamsuddin Muhammad Al-Babili rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Hasan bin Ali Al-Ujaimi rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Muhammad Al-Aqilah rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Ali bin Ahmad As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Muhammad Al-Amir Al-Kabir rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Muhammad bin Salih Al-Iskadariyah rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Muhammad Az-Zaqzuqi rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Muhammad Yahya bin Muhammad Abi Layman rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Haji Muhammad Saman Mulia Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Husain Dahlan Al-Banjari rahimahullahu ta'ala wa ila ruhi syekhina asy-syekh Muhammad Haji Syukri Al-Anusi Al-Banjari hafizahullahu ta'ala wa ila syekhina asy-syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki hafizahullahu ta'ala wa ila muallimina wa ila walidina sya'nahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. اللهم إني أسألك بوجه الله العظيم الذي ملأ الأركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذكر عظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس بعدد في الله العظيم عظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا خلق عظيم. وسلم عليه وعلى مثل ذلك وجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما
واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع جفن قبل الآخرة يا عظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi pada kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi peluang kepada kita untuk kita meneruskan pengajian bagi kitab Qasidah Burdah Imam Busairi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah selesai bagi siri yang pertama sehingga siri yang kelima. InsyaAllah pada kali ini kita akan membahaskan bagi siri yang keenam ini fi mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bahas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siri yang lalu. Maka pada siri ini kita bahas bagaimana ke mu'jizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Sehingga dengan mu'jizat ini ramai orang-orang kafir memeluk Islam. Perkara yang menyalahi adat yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada siri ini kita bahas satu persatu sekadar mampu insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ja'at li da'watihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadamin. Pohon-pohon kayu datang bersujud di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana memenuhi panggilannya. Ia berjalan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas batangnya tanpa ada kakinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana orang-orang kafir datang bertemu dengan Rasulullah, banyak perkara-perkara mukjizat yang mana yang berlaku ketika mana orang-orang kafir datang. Jadi mereka ni tak mau beriman, enggan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara yang berlaku pada ketika itu, seorang kafir musyrikin yang mendatang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka ni tak mau beriman, nak melihat satu perkara yang mana yang menyalahi adat yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ketika itu Rasulullah kata, kamu pergi tengok ada sebatang pokok kurma. Dia duduk dekat dengan, kalau kita sekarang kita pergi dekat dengan hampir dengan perkuburan Ma'lah, tak jauhlah dengan perkuburan Ma'lah. Sekarang di situ dia bina masjid pokok, mudah kita sebut masjid syajarah, masjid pokok. Masjid pokok inilah berlakunya yang mana bila orang yang kafir tadi ni pergi ke dekat masjid pokok tu, ketika itu ada pokok kurma. Rasulullah pesan, kamu pergi jumpa dengan pokok tu, bagi tahu kat dia bahawa Rasulullah ke salam dekat dia dan Rasulullah panggil dia. Dia pun pergilah jumpa dengan pokok tadi. Dia kata, "Hei pokok, Muhammad panggil kamu." Jadi pokok tadi pun kita kata apa, goyang ke belah kanan, goyang ke belah kiri, dia pun tercabut dan berjalan. Tak ada kaki, berjalan di atas akar dia saja tu, berjalan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun berbicara dengannya, kemudian dia patah balik ke tempat asal dia tadi, iaitu di dekat masjid Sajarah tadi ini. Maka sehingga berlaku mukjizat sampai tahap tertentu mereka melihat perkara yang berlaku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa mereka beriman kepada Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan sekadar itu sahaja yang mana yang berlaku, pokok berjalan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan berlaku lagi ka'annama satran lima katabat furu'uha min badi'il khatti fi laqami. Yang mana yang berlaku pada ketika itu
akar pohon kayu tadi ni, pokok tadi itu membuat garis-garis indah sepanjang jalannya menuju baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan sebuah koreografi yang mana yang sangat indah. Bukan setakat pokok tu saja datang bertemu dengan Rasulullah, kesan yang mana pokok tadi berjalan tadi pun akar tadi itu melukis pelbagai corak yang mana corak yang sangat indah, yang sangat cantik. Pada kesan tu saja pun, Masya Allah, sebagai salah satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang berlaku mukjizat macam tu, maka ramai orang-orang yang mana yang beriman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai seorang yang mana yang Islam, kita tengok kalau kita nak dakwah pada hari ini, kadang-kadang tu dakwah kita tu lebih mudah. Kerana kita menyampaikan dakwah, pada hari ini kepada mereka yang sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar tu, bahkan orang tak mau mengucap, orang tak terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat susah. Jadi sekarang ni kita nak dakwah tu kadang-kadang lagi mudah. Tetapi kita ni, bila kita ni tewas dengan nafsu kita, yang nafsu kita tidak setuju dengan kerja dakwah kita itu, akhirnya menyebabkan kita ini berhenti sekat tu. Sedangkan tugas dakwah kita ni semakin luas. Itu di antara salah satu mukjizat yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah pokok kurma yang mana tercabut dan bertemu dengan Rasulullah dan berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada itu lagi di antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithlul ghamamati anna sara sa'iratun taqihi harra wa tisin lil hajiri hama. Yang mana di antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga halnya awan yang selalu berjalan mengikuti kemana sahaja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, ia menaungi baginda daripada terik panas matahari. Jadi antara salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana saja Rasulullah pergi, awan akan memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awan akan memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar itu, kita bukan sekadar ketika mana Rasulullah jadi nabi, sebelum daripada Rasulullah jadi nabi pun dah berlaku. Di antaranya ketika mana Rasulullah berusia umur 11 tahun. Masa Rasulullah umur 11 tahun, Rasulullah pergi ke Syam bersama dengan bapa saudaranya. Pergi ke Syam bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib. Sampai di Syam ni, ketika itu sampai situ, maka seorang padri atau kita sebut kan, orang yang mana yang ketua agama mereka ni kan, orang-orang yang di Basrah pada ketika itu. Ketika itu mereka tengok tu ada satu perkara keajaiban yang berlaku kan. Jadi keajaiban berlaku tu ialah awan memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu padri tadi ni bertanyalah kepada Abu Talib, budak ni siapa? Abu Talib jawab, ini adalah anakku. Abu Talib kata, anak aku. Lalu Buhairah tadi ni dia kata, ni bukan anak aku. Ini bukan anak aku. Ini bukan anak kau. Kerana budak ni adalah seorang yang yatim piatu. Pak dia dah mati, mak dia pun dah mati. Seorang yatim piatu, dia bukan tak ada apa. Ketika tu barulah Abu Talib terkejut. Kenapa? Tu kita lihat bahawa dah tersebut di dalam kitab-kitab mereka. Kitab Taurat, kitab Injil,
bahawa di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang mana dia adalah seorang yang mana yang anak yatim piatu. Nah, ketika tu barulah Abu Talib menjelaskan bahawasanya ini adalah anak saudaraku. Nah, ketika itulah Buhairat tadi kata apa? Kamu buat balik. Kamu buat balik. Bawa balik segera. Ni nampak kat aku tak apa. Kalau nampak dekat orang lain, mereka akan bunuh budak ni. Mereka akan bunuh budak ni. Sebab budak ni bukan calang-calang orang, tetapi dia adalah seorang yang sangat istimewa menjadi Nabi akhir zaman ni. Sebab itulah, saya pernah masa belajar di sana dulu ni, pernah pergilah di tempat yang berlaku tu. Masih ada lagi kesan-kesan dia tu yang mana berlaku pada ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Basrah tadi ni, Syam. Tak jauh lah di antara Sepadan dengan Jordan tu. Jadi kita pernah pergi melawat tengok, Allahu Akbar. Di situlah berlaku bagaimana, iaitu masih ada lagi, iaitu gereja tu ataupun tempat ibadat orang, tempat ibadat mereka tu ketika berharap menegur. Dan masih lagi ada kesan, iaitu tapak kaki unta, tapak lutut kaki unta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu masih ada. Sekarang ni wallahu alam lah, bila dah berlaku perang apa semua ni, tak tahulah macam mana berlaku. Jadi tu kita lihat Rasulullah, dia pergi kat mana pun yang mana awan akan memayungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara yang kedua mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Aqsamtu bil qamari munsyaqqil inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratan qasami. Aku bersumpah demi Tuhan yang memiliki bulan purnama yang terbelah dua. Sesungguhnya hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah dibelah dua lalu dibuang kotorannya. Ini berlaku semasa mana ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usia dia 4 tahun, pernah dibelah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu antara yang pertama. Sebab itulah ketika mana Rasulullah dijaga oleh Halimatun Sa'diyah. Panjanglah kisah ni. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu kecil dia kemudian diambil oleh Halimatun Sa'diyah. Ni saya tak mahu sebut sini, panjang kisah dia. Tu kita lihat di antara kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala pelihara dia. Allah Taala pelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh berbahasa dengan bahasa yang baik dan sebagainya, dan kehidupannya yang sangat berkat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa kecil diambil oleh Halimatun Sa'diyah dan dia bawa pulang ke kampung dia, kampung Banu Sa'id dia. Bawa pergi ke kampung Banu Sa'id, kemudian pula di situlah berlaku ketika Rasulullah usia umur 4 tahun, ketika itu dibelah dada. Jibril datang dan belah dada pada ketika itu, sehingga berlaku peristiwa ni sampai kepada Halimatun Sa'diyah, menyebabkan Halimatun Sa'diyah menyerah semula Rasulullah kepada Aminah. Sebab dia kata apa? Dia kata aku takutlah berlaku benda yang pelik-pelik lagi sehingga budak ni mati ke apa ke, maka dia serah semula Rasulullah ketika usia umur 4 tahun kepada Aminah. Selepas daripada itulah Aminah bersama dengan Rasulullah pergi ke Madinah untuk menziarahi pusara ayahnya dan menziarahi keluarga ayahnya di Madinah Al-Munawwarah ataupun Yathrib pada ketika itu. Pulang daripada itulah Aminah meninggal dunia. Aminah meninggal dunia ketika mana pulang daripada Madinah. Itu panjanglah kisah dia. Jadi itu berlaku. Dan bulan terbelah dua. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dataran tu, kalau sekarang ni kita pergi dataran depan Maulid Nabi tu, antara Maulid Nabi dengan ataupun maktabah pada hari ini, maktabah Mekah pada hari ini dengan tempat sa'i itu, Rasulullah berada di situ, dan ketika itulah berlaku bulan dibelah dua. Sebelah letak di Jabal Abu Qubais,
Yang sekarang ni istana. Sebelah lagi berletak di atas bukit berhampiran dengan bukit Marwah. Maka itu di antara salah satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelah dua. Bulan terbelah dua. Itu yang ketiga. Itu antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi kita tengok pokok berjalan bertemu dengan Rasulullah. Yang kedua antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlakunya awan memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awan memayungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah berlaku benda ni. Saya sendiri alhamdulillah sedikit pengalaman. Sedikit pengalaman, kita tak mau sebutlah. Jadi kita tak mau sebut secara detail. Jadi saya bersama dengan seorang ulama yang mana yang sekarang ini diberi mewarisi, menyimpan asar ataupun menyimpan barang-barang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya rambut Rasulullah, peluh Rasulullah, tanah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darah bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sendiri sampai di airport diminta oleh ulama tadi ni supaya pegang satu beg. Saya pun pegang beg tu berat. Kemudian masa duduk di atas flight tu saya letak beg tu di atas riba saya. Dia kata pegang Ustaz. Pegang beg ni. Jadi sepanjang perjalanan tu sekali lagi satu perkara yang sangat luar biasa. Ketika mana pesawat nak naik tu, Allahu Akbar, sangat lembut. Kita tak berasa goyah yang sangat kuat. Ketika mana di udara pula tenang je. Dan sepanjang perjalanan tu awan memayungi. Awan duk payung. Pelik juga kita tengok. Sampai turun landing saja di airport lain. Pun dengan slow, dengan perlahan sungguh. Ada berlaku beberapa keajaiban yang tengok pelik sungguh. Sampai apa semua, kemudian pula saya menyerah semula beg tadi ni kepada ulama. 2 minggu selepas daripada tu saya jumpa dengan dia balik. Dia kata macam mana, saya tanya macam mana kalau saya nak ambil tabarruk lah dengan barang-barang tu. Dia kata, Ustaz tahu tak, beg yang Ustaz pegang tu, yang saya bagi Ustaz pegang tu, dalam beg itulah terdapat barang-barang Rasulullah tadi ni. Ada rambut Rasulullah dalam beg itu, ada peluh Rasulullah dalam beg itu, ada darah bekam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beg itu tu. Saya kata Masya Allah, patutlah saya dapat menyaksikan perkara yang luar biasa. Itu baru athar. Baru kita kata yang barang-barang baru, yang perkara-perkara peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, itu pun Masya Allah sangat luar biasa berlaku ketika mana dalam penerbangan. Allahu Akbar. Itu di antara yang kedua. Yang ketiga kita bahas tadi, Rasulullah membelah bulan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di antaranya seterusnya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mal hawal gharu min ghairin wa min karamin wa kullu tarfin min al-kuffari anhu al-'ani. Ingatlah ketika mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Sur, melindungi jiwa yang baik, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jiwa yang pemurah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mata-mata orang kafir jadi buta, lalu tidak dapat melihat mereka berdua. Mereka tak dapat lihat Rasulullah keluar. Antaranya ketika Rasulullah ketika Rasulullah nak keluar dalam peristiwa hijrah, orang kepung rumah Rasulullah ni. Pemuda-pemuda pakak kepung, pemuda-pemuda kafir Quraisy mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah keluar daripada rumah Rasulullah dekat dengan Bukit Marwah. Kemudian berjalan menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Rumah Sayyidina Abu Bakar ni sekarang ni kita tengok, kalau kata kita pergi depan Masjidil Haram tu ada KFC. Di atas tu ada, iaitu ada belakang dengan KFC tu sikit atas tu, kalau kita naik eskalator tu, di atas tu dia ada, iaitu Masjid Abu Bakar. Di situlah rumah Sayyidina Abu Bakar dulu ni. Di atas bukit tu. Kemudian Rasulullah keluar daripada rumah Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah keluar mengikuti jalan syarat hijrah ataupun syarat Ibrahim. Dekat Merpati banyak tu. Jadi Rasulullah keluar situ menuju ke Gua Sur. Gua Sur, Masya Allah. Siapa yang mana yang bertenaga boleh mampu naik di Gua Sur tu, naiklah. Saya insya-Allah lah bila pergi ke Mekah Al-Mukarramah, insya-Allah Gua Sur di antara tempat yang saya akan naik. Memang tinggi. Tapi bila tinggi itu kita naik tu, Allahu Akbar, kita dapat bayangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaki Jabal Sur. Naik di atas Jabal Sur tu lama, memang makan jam lah, beberapa jam nak sampai di atas tu. Saya selalu naik waktu maghrib. Saya naik. Tidur di atas tu, kemudian kita turun. Lewat dekat pagi baru kita turun daripada atas tu. Atas Jabal Sur. Jadi naik. Jadi pintu dia tu rendah. Rasulullah masuk duduk dalam tu. Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai ketika mana orang kafir naik situ, mereka cari. Memang mereka duduk di depan Gua Sur tu dah. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar duduk dalam tu. Kalaulah mereka ni tunduk sikit memang nampak. Sebab pintu dia rendah. Dia kena tunduk sikit baru nampak. Tunduk tu memang nampak Rasulullah dengan Abu Bakar duduk bersembunyi dalam Gua Sur tu. Tapi mereka tak tunduk. Allah Ta'ala memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana peliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat hebat. Wa ma hawal gharu min khairin wa min karamin wa kullu tarfin minal kuffari anhu anim. Ingatlah ketika mana Gua Sur melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jiwa yang pemurah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka mata orang-orang kafir jadi buta lalu tidak dapat melihat mereka berdua yang berada dalam Gua Sur. Fasidqu fil ghari was-siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma bil ghari min arimi. Ketika itu Nabi yang benar dan Abu Bakar yang as-siddiq memang sedang berada dalam gua itu, namun orang kafir bersumpah dengan mengatakan tak ada di dalamnya. Allah Ta'ala pelihara mereka berdua. Rasulullah duduk dalam Gua Sur itu, yang mana menyebabkan orang kafir tak nampak mereka berada dalam tu. Kenapa? Zannul hamama wa zannul ankabuta ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Mereka menyangka tidak mungkin labah-labah itu membuat sarangnya di pintu gua itu, dan tidak mungkin burung merpati itu bersarang di situ seandainya Nabi dan Abu Bakar Abu Bakar berada di dalamnya. Kalau kata andaian mereka tu, andaian orang-orang kafir, kalaulah Muhammad dengan Abu Bakar duduk di dalam Gua Sur ni, macam mana sarang labah-labah boleh duduk di pintu tu, dan burung merpati ni tak akan telur di situ. Sebab tu sampai hari ini kalau kita pergi ke Jabal Sur, Masya Allah, merpati cukup banyak. Mungkin merpati itu mungkin juga merpati mungkin keturunan tu lah. Wallahu alam, kita tak tahu, tapi sangat banyak merpati yang berada di Jabal Sur tadi. Dekat dengan Gua Sur tu sangat banyak burung merpati. Dia bersarang di situ, bertelur di situ, dan juga labah-labah pun dia buat sarang. Dia buat sarang di permukaan Gua Sur tadi, menyebabkan orang kafir musyrikin mereka ni menyangka bahawa Rasulullah tak ada dalam tu. Muhammad dan juga Abu Bakar tak ada dalam tu, kata mereka. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan juga Abu Bakar yang sedang bersembunyi dalam gua Sur. Ni Allah Ta'ala pelihara. Karena pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat-sangat hebat. Mengatasi segala-gala yang lain, dapat jaga setiap pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal itu kita ni kena mengutamakan pemeliharaan Allah. Apa berlaku pun Allah Ta'ala pelihara tu lagi besar. Sebab tu juga kata Imam Busairi rahimahullah ta'ala, wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an 'alin min al-utumin. Ni baik ni kau boleh kita mengapai. Pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jauh lebih kukuh daripada baju-baju bersih yang mana yang berlapis-lapis, daripada benteng yang tinggi, dan daripada benteng yang tinggi. Walaupun benteng yang tinggi, walaupun baju besi yang berlapis-lapis, tetapi pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lagi kemah, lagi hebat, lagi perkasa. Sebab tu kita nak sesuatu pemeliharaan itu, mohonlah kepada pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatasi segala-galanya, lebih hebat daripada perkara-perkara yang lain, lebih hebat daripada baju besi, lebih hebat daripada benteng yang mana yang kukuh, yang tinggi. Tu kita kena memohon pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang lagi utama, insya-Allah. Masa mani dahru daiman wastajartu bihi illa waniltu jiwaran minhu lam tadumi. Tidak ada satu kesusahan yang ku hadapi lalu aku datang meminta pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku akan mendapat perlindungan yang mana yang sebaik-baiknya. Karena perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang terbaik. Jadi kalau orang yang mana yang merasa sulit, orang yang mana yang merasa sukar, minta pemeliharaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang terbaik. Maka begitulah sekarang ni Nabi dah tak ada. Yang mengganti Nabi adalah para ulama. Apa-apa pun kita minta pertolongan, minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita minta bantu daripada alim ulama. InsyaAllah semoga kita ini dapat pelihara, selamat kita daripada pelbagai perkara yang mengancam kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walal tamastu ghina daraini min yadihi illa istalamtu nada min khairi mustalamin. Dan aku tidak meminta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kebahagiaan dunia dan akhirat, kecuali kebahagiaan itu akan kudapat daripada sebaik-baik orang yang mana yang memberi. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu siapa nak bahagia, ikutlah jejak langkah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutlah apa yang Rasulullah buat, maka itu yang kita ikut. Insya-Allah kita akan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah kehidupan yang paling bahagia, yang paling seronok, yang paling nikmat, mendapat kebahagiaan di dunia dan juga mendapat kebahagiaan di akhirat, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, la tunkiril wahya minar ru'yahu inna lahu qalban iza namatil ainani lam yanami. Janganlah kau ingkar wahyu yang diterimanya melalui mimpi, kerana hati baginda sentiasa dalam keadaan jaga walaupun ketika mana dua matanya sedang nyenyak tidur. Rasulullah ni dia tidur pun dia mimpi, wahyu turun. Sebab tu kalau kita belajar ilmu usul tafsir,
Yang mana akan ada, kita jumpa bahawa ada antara wahyu yang diturunkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang nyenyak mimpi, nyenyak tidur. Kerana walaupun matanya sedang tidur, tapi hati Rasulullah tak tidur. Mata Rasulullah tidur, nyenyak tidur, tapi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tidur. Antaranya wahyu yang diturunkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang nyenyak tidur itu antaranya adalah surah Al-Kautsar. Sebab tu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika Rasulullah bangun tu, Rasulullah senyumnya. Orang tanya apa sebab Rasulullah senyum? Antaranya turunnya wahyu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang nyenyak tidur. Masya Allah. Pasal itu beruntunglah mereka yang akan mendapat minum air telaga Kautsar di hari akhirat kelak nanti, sebagai salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan juga kepada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah telaga Kautsar. Masya Allah. Luah telaga Kautsar tu kalau kata nak diukurkan daripada Jordan sampai ke Sana'a lebih kurang dalam 4,000 km. Masya Allah. Luah telaga Kautsar. Tapi ada orang tak boleh minum air telaga Kautsar. Na'udzubillah min zalim. Ketika orang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpusu-pusu nak pergi minum air telaga Kautsar, ada sebahagian yang diusir oleh malaikat azab. Usir mereka. Ketika Rasulullah tanya, wahai malaikat, kenapa kamu usir mereka sedangkan mereka ini umatku? Malaikat mengatakan, ya, mereka ini umat kamu, tetapi ketika mana mereka hidup, mereka tidak mengikut sunnah Nabi SAW. Mereka tidak mengikut sunnahmu, dan mereka ini menentang perjuanganmu, dan mereka menentang sunnah-sunnahmu, ya Rasulullah. Masya Allah. Sekarang ni kita tanya diri kita, aku ni ikut tak sunnah Rasulullah? Ataupun aku ini menjadi golongan yang anti sunnah Rasulullah? Aku ini ikut tak perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun aku ini menjadi penentang kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya diri kita. Siapa yang dapat minum air telaga Kautsar ini, insya-Allah dia tak akan dahaga buat selama-lamanya. Jadi insya-Allah kita tanya diri kita masing-masing, aku ni ikut mana? Kalau kata aku dapat berada bersama dengan mereka ini, insya-Allah dapat minum air telaga Kautsar. Jadi tanya dari kita, aku ni ikut sunnah Nabi ke tak? Aku ni perjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke ataupun tidak? Aku ni orang yang mana yang memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak? Perjuangan tauhid, perjuangan Quran, perjuangan institusi masjid, perjuangan institusi agama. Masya Allah. Tanya diri kita masing-masing, sama ada kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fadzaka hayna bulughin min nubuwatihi falaysa yunkaru fihi halu muhtalimin. Hal yang seperti ini berlaku ketika baginda telah dilantik menjadi nabi. Kerana tidak ada suatu perkara yang patut engkau ingkari daripada mimpi seorang nabi. Tak patut kita ingkar. Kerana Rasulullah dalam tidurnya pun dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tabarakallahumma wahyun muktasabin wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahamin. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu itu satu perkara yang tak dapat diusahakan oleh manusia. Yakni bukan ia hanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, begitu pula nabi. Bahkan ia hanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata, begitu pula seorang nabi tidak patut
patut dituduh mereka-rekakan perkara yang gaib. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh baginda adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan kepada baginda adalah segala-galanya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukannya yang direka-reka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang didatangkan oleh Rasulullah semuanya adalah benar belaka. Semuanya itu adalah benar belaka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kam abrat wasiban bil lamsi rahatuhu fa atlaqat ariban min ribqatin lamami. Ini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berapa banyak orang yang menjadi sembuh dengan berkat sentuhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentuhan tangannya, dan berapa banyak pula hajat yang tertunai daripada berkat doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jadi baik ni kalau boleh kita mengapai sebagai untuk kita doa penyembuh penyakit dengan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam abra'at wasiban bil lamsi rahatuhu wa atlaqat ariban min ribqatin lamani. Ini antara bait yang mana yang kita insya-Allah sama-sama kita hafal sebagai untuk kita berdoa semoga Allah sembuhkan kita daripada penyakit. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sentuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembuhkan penyakit seseorang. Menyembuhkan penyakit dengan sentuhan tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dah kita lihat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah di antaranya yang Allah sembuhkan penyakitnya dengan sentuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika mana di dalam medan peperangan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa ahyati sanatan syabha da'watuhu hatta hakat ghurratan fi a'suri duhuni. Yang mana doa baginda telah menyuburkan tahun kekeringan, yakni kemarau, sehingga kelihatan berbeza daripada tahun-tahun yang lain, seperti hari yang mana yang cerah jauh berbeza daripada hari yang mana yang hitam gelap. Ini antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dengan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujan turun, subur tempat tu. Kita lihat bagaimana Madinah sebelum ini menjadi tempat yang mana yang beracun, menjadi tempat yang wabah, bertukar menjadi tempat yang sihat, bahkan menjadi tempat yang mana yang subur dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa bi'aridin jada au khil'atal bitaha biha sayban minal yammi au saylan minal arami. Baginda dengan berkat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awan mendung telah datang membawa hujan yang lebat. Hujan lebat ketika mana walaupun kemarau panjang. Lalu engkau telah melihat lembah yang luas itu seakan-akan laut lepas, ataupun banjir besar yang deras yang mana yang menggulung. Masya Allah, tempat kemarau, lembah-lembah menjadi tadahan air. Ini antara mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana awan yang membawa air hujan
yang mana turun sehingga membanjiri kawasan itu dalam keadaan ketika mana kemarau. Ini antara salah satu mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, da'ni wa wasfiyal ayatin lahu zaharat zuhuran naril qira laylan 'alal 'alami. Biarkan aku terus menyebut tanda-tanda kebesaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas kehebatannya. Terus menyebut kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Busairi. Aku terus menyebut kehebatan Rasulullah, aku terus memuja Rasulullah. Sentiasa kita meletakkan yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut sunnah yang terbaik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kena letak. Seperti mana kata Imam Busairi, seperti mana terangnya api tanda menerima tetamu yang diletakkan di atas bukit yang tinggi. Ini di antara kita lihat antara budaya orang Arab dulu. Orang-orang yang mana orang-orang besar, orang Arab, mereka menjadi kebanggaan mereka. Kalau kata nak buat jamuan, mereka suka selalu nyalakan api di atas bukit. Naik di atas bukit, menyalakan api, itu antara undangan makan. Mereka pun berjamu ramai pakak datang makan. Begitulah diumpamakan kita memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah adalah ikutan yang terbaik. Hari ini dalam keadaan orang tak suka sunnah Rasulullah, kita cuba terjemahkan sunnah Rasulullah dalam diri kita. Kita cuba usaha untuk mengajak manusia, jom ramai-ramai kita mengikut sunnah Rasulullah dalam keadaan orang rasa pelik. Sekarang ni dengan jubah kita, dengan rida ataupun dengan burdah kita, dengan serban kita, dengan cincin kita, mengikut semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar mana kita mampu buat, kita buat sedaya mungkin. Semoga insya-Allah kita dapat melihat bagaimana iaitu kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Segala sunnah Rasulullah dapat kita hidupkan semula insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fadurru yazdadul husna wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghaira muntazimin. Permata itu akan bertambah indah bila tersusun rapi, namun bukanlah ada apa kekurangan, bukanlah ada apa kurangnya apabila ia tidak tersusun. Permata ni lagi nampak cantik bila kita susun dia cantik. Permata ni akan nampak cantik bila kita susun dia teratur, lagi nampak cantik, dia lagi sangat bernilai. Begitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kita tonjolkan. Tonjolkan bagi nampak cantik, bagi nampak indah, bagi nampak smart, supaya orang mencontohi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segenap segi. Kita cuba buat yang terbaik insya-Allah. Kita tak mau orang tengok, pasal apa lah, awak yang teruk sangat ni, awak yang lekeh sangat ni, kenapa yang lekeh sangat ni? Kita tak nak. Kita nak orang puji, Masya Allah sunnah Rasulullah, Masya Allah hebatnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita kena usaha mengajak kempen orang ramai sama-sama mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, fama tatawala amalul madihin ila ma fihi min karamin akhlaqi wasyiyami. Para pengunjung dalam syairnya tidak akan mampu sampai ke kemuncak kehebatan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada para pujangga dalam syairnya, para pujangga di dalam syairnya tidak akan mampu sampai ke muncak kehebatan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggi itu. Sedangkan kita lihat akhlak Rasulullah yang paling hebat, yang paling comel
Kadang-kadang bila kita buat pun kadang-kadang tak mampu buat semua. Bila kita tak mampu buat semua, jangan kita tinggal semua. Cuba sedaya mungkin. Apa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuba kita terjemahkan di dalam kehidupan kita ke semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah semoga kita dapat berhimpun dan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak nanti, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu sebahagian daripada kita menyebut tentang mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada siri yang ke-6 ini. Insya-Allah nanti kita bahas pada siri yang ke-7 lagi besar mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah Al-Quran. Insya-Allah. Nah, untuk siri ini kita berhenti sekat itu dulu. Insya-Allah dalam siri yang akan datang kita menyebut bagaimana kehebatan Quran yang Allah Taala turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kita kena terjemahkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang itu dulu iaitu perbahasan kita pada kali ini. Insya-Allah kita akan bahas pada pengajian yang akan datang pada siri yang seterusnya, iaitu dalam bab yang ke-6, siri yang ke-7, kemuliaan Al-Quranul Karim, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin kama fatahtaha 'ala anbiya'ika wa awliyaika mutaakhirin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wattaqat 'ala ta'atik وتوحدا على دعوتك وتعاهدا على نشط شريعتك، فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدرها فيض الإيمان بك، وجميعتك عليك وأحييها بمعرفتك، وأمتها على شرتي في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم، أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم، في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد، يا ذا الخلق العظيم، يا ذا الخلق العظيم، وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظهيرا وباطنا، يقظة ومناما،
واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه. في الدنيا